Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Satu isu hangat yang menarik yang saya nak sampaikan. Ini satu pendedahan yang terkini, bagi saya ini pasti mengejutkan ramai. Sebelum ini kita mendengar banyak kes rasuah, banyak kes pecah amanah, pengubahan wang haram. Hari ini saudara-saudara, akhirnya senarai individu ini telah dikeluarkan dan ini telah disiarkan di media di biharian.com. Bagi saya ini satu perkara yang mengejutkan di mana 11 individu telah berjaya ditangkap, telah berjaya didedahkan identiti mereka berkenaan dengan pecah amanah MAINS ataupun wang zakat milik Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Bagi saya, apa-apa saja yang berkaitan dengan keagamaan agama Islam ini sudah pasti mengejutkan PAS, mengejutkan Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai Presiden PAS juga. Dalam kenyataan yang saya lihat hari ini, di dalam artikel yang bertajuk 11 diambil keterangan dakwaan pecah amanah wang MAINS ataupun MAINS, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Seramai 11 individu daripada pelbagai peringkat sudah dipanggil polis untuk memberi keterangan berhubung dakwaan kes pecah amanah yang membabitkan wang zakat milik Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Ahmad Zafir Muhammad Yusof, memaklumkan kertas siasatan kes itu sudah dilengkapkan dan diserahkan kepada pejabat pengarah pendakwaan negeri ataupun PPN. Oke, saudara-saudara, menurut Anda setelah Anda mengetahui isu ini, adakah ini satu pelanggaran ataupun salah laku yang amat serius? Bagi saya, saudara-saudara, ini satu pelanggaran yang amat serius dan sudah pasti dibenci oleh ramai orang, terutamanya berkenaan dengan kes pecah amanah wang zakat milik Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Persoalannya berapa sudah jumlah yang ditipu oleh 11 individu yang didakwa ini. Oke, saudara-saudara semua, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Akhirnya, pendedahan ini di mana Polis Negeri Sembilan menerusi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ataupun JSJK sudah melengkapkan siasatan, dan pada 2 Mac lepas kertas siasatan juga sudah dihantar semula kepada Timbalan Pendakwa Raya. Dan setakat ini seramai 11 kenyataan ataupun 11 kenyataan daripada individu sudah diambil dari pelbagai jawatan. Menurut katanya ketika sidang media di Ibu Pejabat Kontingen IPK Negeri Sembilan, beliau juga berkata, buat masa ini siasatan kekal di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Namun ia terpulang kepada pihak pendakwaan sekiranya terdapat unsur jenayah lain. Ditanya mengenai sama ada 11 individu berkenaan adalah kaki tangan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, atau sebaliknya, beliau bagaimanapun enggan mendedahkan secara terperinci, tetapi memberitahu mereka terdiri daripada pelbagai peringkat. Jadi bagi saya ini satu kejutan besar kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kejutan besar kepada seluruh Malaysia. Apa komen Anda dengan apa yang berlaku ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Setelah kita mendengar banyak isu tentang ceramah, tentang kuliah, khutbah yang dibatalkan di beberapa negeri, dan yang saya tak silap di Selangor dan Terengganu. Akhirnya,
satu kenyataan daripada Jabatan Agama Islam ataupun JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Ini satu kejutan yang besar, di mana kenyataan Jabatan Agama Islam Selangor ini sudah pasti mengejutkan ramai. Sebelum ini juga di Selangor, di mana UAI ataupun Ustaz Azhar Idrus yang tidak dibenarkan untuk mengadakan ceramah di Selangor disebabkan beliau tidak bertauliah, dan pada akhirnya ini banyak mengejutkan ramai orang. Dan hari ini pula saudara-saudara berkaitan dengan pembatalan ceramah. Batal ceramah Ustaz Wadi Anwar, JAIS kesal pihak timbul persepsi buruk. Dan akhirnya ini adalah pendedahan daripada Jabatan Agama Islam Selangor sendiri, di mana mereka kesal dengan tindakan individu dan pihak-pihak tertentu yang membuat hantaran kurang tepat berhubung pembatalan ceramah Ustaz Wadi Anwar di negeri berkenaan. Pengarahnya, Datuk Muhammad Shah Zihan Ahmad, berkata susulan hantaran di Facebook penceramah tersebut pada 5 Mac lepas, terdapat segelintir pihak yang membuat komen, di mana komen tersebut telah mewujudkan ataupun menimbulkan persepsi yang negatif ataupun tidak bagus terhadap Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah, pihak berkuasa agama Islam dan kerajaan negeri. Jabatan Agama Islam Selangor ingin menegaskan penasihat yang diberikan kepada pihak penganjur bagi sesi ceramah Ustaz Wadi Anwar adalah selaras dengan ketetapan Seksyen 118 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 Pindaan 2016. Enakmen berkenaan juga menetapkan hanya jawatan kuasa tauliah yang mempunyai bidang kuasa memberikan tauliah bagi maksud pengajaran agama Islam atau apa-apa perkara tentang agama Islam di Selangor. Jadi saudara-saudara, bila saya membaca artikel ini, meneliti artikel ini, seperti apa yang berlaku, keputusan ataupun situasi yang berlaku sama yang dihadapi oleh Ustaz Azhar Idrus di Selangor, di mana beliau terpaksa dibatalkan untuk mengadakan sebarang ceramah di negeri tersebut, disebabkan beliau tidak bertauliah untuk membuat ceramah di negeri tersebut. Disebabkan ini, bukan kita cakap bahwa Ustaz Azhar Idrus adalah individu yang tidak baik, bukan. Namun ini adalah ketetapan di mana bahwa tidak dibenarkan ceramah terkini, situasi terkini di mana pembatalan ceramah untuk Ustaz Wadi Anwar. Akhirnya Jabatan Agama Islam Selangor membuat kenyataan bahwa perkara ini sepatutnya tidak boleh menimbulkan persepsi yang negatif daripada netizen, di mana JAIS kesal pihak timbul persepsi buruk. Jabatan Agama Islam Selangor kesal dengan tindakan beberapa individu dan pihak tertentu yang membuat hantaran kurang tepat. Jadi bagi saya terdapat segelintir pihak membuat komen yang mewujudkan persepsi tidak baik terhadap Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah. Jadi ini satu perkara yang mengejutkan tuan-tuan dan bapak semua. Jadi maksudnya selepas ini netizen ataupun pengamal media perlu berhati-hati memberikan komen, perlu berhati-hati untuk menyampaikan hantaran yang kurang tepat. Takut nanti memberikan persepsi yang tidak baik pula. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya.